Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram dalam segmen singgah seram dan satu kisah dalam segmen pelik dan aneh. Kedua-dua kisah dalam segmen singgah seram tu berlaku di Jelebu, Negeri Sembilan. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ni, saya akan gunakan nama samaran Alan untuk memudahkan cerita. Kisah ni berlaku sekitar tahun 90-an. Alan pada masa tu masih lagi muda, umur belasan tahun. Dia masih lagi bersekolah lah, tingkatan 6 atas. Alan ni kalau ke mana-mana, dia akan pergi berempat. Dia ada 3 orang kawan baik. Alan dan juga 3 orang kawan dia ni tinggal di kampung yang sama di Negeri Sembilan. Salah seorang daripada kawan Alan ni ada lesen memandu, lesen memandu kereta. Jadi diorang kalau ke mana-mana akan naik kereta kawan dia ni. Sebenarnya kereta tu bukan milik kawan dia, milik ayah kepada kawan dia. Maknanya kawan dia ni pinjamlah kereta ayah dia tu dan pergi berjalan-jalan di sekitar Seremban. Setiap kali diorang berempat ni pergi berjalan ke Seremban, diorang akan lalu dekat sebuah bukit. Nama bukit tu adalah Bukit Tangga. Maknanya Alan dan juga kawan-kawan dia ni dah banyak kali lalu dekat Bukit Tangga tu. Diorang berempat ni sebenarnya dah banyak kali dengar cerita tentang kejadian seram yang pernah berlaku di Bukit Tangga tu. Tapi walaupun diorang berempat ni selalu dengar cerita-cerita macam tu, diorang sendiri tak pernah alami perkara-perkara pelik ataupun misteri sepanjang lalu di Bukit Tangga tu. Sampailah satu malam. Pada satu malam ni, Alan dan juga 3 orang kawan dia tu naik kereta member dia ni pergi ke Seremban macam biasalah. Tapi kali ni diorang pergi menonton perlawanan bola sepak. Masa pergi tu tak ada apa-apa. Kejadian pelik dan juga misteri berlaku masa diorang nak balik semula ke kampung daripada Seremban. Masa diorang berempat dah sampai dekat kaki Bukit Tangga tu, tiba-tiba muncul satu kabus yang sangat tebal dekat kawasan tu. Selama ni diorang berempat tak pernah jumpa keadaan macam tu di Bukit Tangga. Kabus yang tebal. Kawan Alan terus memandu melepasi kawasan berkabus tu. Tak lamalah, lebih kurang 2-3 saat aja. Lepas tu habislah kabus tu. Nampaklah semula jalan dekat depan. Masa kereta yang dinaiki Alan dan juga kawan-kawan dia ni dalam keadaan nak naik bukit, tiba-tiba diorang semua terhidu satu bau masakan yang sangat enak. Macam ada orang memasak dekat situ. Alan tak tegur masa tu, tapi kawan Alan yang sedang memandu tu tegur. Sedapnya bau. Ada orang memasak ke dekat sini? Bila Alan dah dengar kawan dia menegur macam tu, dia nak pesanlah dekat kawan dia ni. Tapi belum sempat Alan nak tegur, tiba-tiba Alan terperasan sesuatu. Dekat kawasan jurang bukit tu, Alan nampak kawasan tu tiba-tiba jadi terang. Seolah-olah ada perkampungan dekat situ. Macam ada satu majlis diadakan dekat situ. Dan pada masa tu kawan Alan yang duduk dekat belakang ni pula yang tegur. Bila masa dekat sini ada kampung? Alan pada masa tu duduk dekat depan, duduk di sebelah kerusi pemandu. Bila kawan Alan yang duduk dekat belakang ni pergi tegur macam tu, tiba-tiba di kawasan jurang yang tadinya terang tu, nampak macam ada kampung tu, tiba-tiba jadi gelap. Cahaya tu semua seolah-olah terpadam. Dah tak ada lagi nampak macam kampung. Sekarang ni nampak macam pokok-pokok macam tu je. Lepas dah jadi macam tu, diorang semua senyap, tak cakap apa-apa. Tapi kejadian pelik tak berakhir dekat situ. Bila diorang berempat dah sampai dekat puncak Bukit Tangga tu, ada satu jalan lurus. Biasanya kalau sampai dekat situ, kawan Alan yang bawa kereta ni dia akan memandu laju. Tapi pada malam tu, kawan Alan ni bawa kereta perlahan dekat atas tu, dekat jalan lurus tu. Perlahan sangat-sangat. Alan jadi pelik lah. Dah kenapa pula dia ni? Alan pun tanya kawan dia, "Kau ni kenapa? Biasa bukan main laju lagi kat atas ni. Kenapa kau bawa slow macam ni?" Lepas tu kawan Alan yang memandu ni cakap dekat Alan, "Kau ni buta ke? Tak nampak ke ramai orang dekat depan ni?" Alan tercengang pada masa tu. Sebab Alan tak nampak siapa-siapa pun dekat jalan tu. Jalan tu kosong aja. Alan pun berpaling dekat belakang. Dia bagi isyarat lah dekat 2 orang kawan dia ni. Seolah-olah macam Alan tanya macam ni lah, "Kau nampak tak orang dekat depan tu?" Lepas tu 2 orang kawan Alan yang duduk dekat belakang ni sekadar gelengkan kepala.
Maknanya pada masa tu cuma seorang saja yang nampak. Kawan Alan yang sedang memandu je nampak ramai orang dekat atas tu. Alan dan juga 2 orang kawan lagi yang duduk kat belakang ni tak nampak apa-apa. Kawan Alan yang sedang memandu ni pula, mulut dia bukan main lagi menegur. Ish, perlahannya atuk ni berjalan. Cantiknya awek tu. Budak-budak ni main berlari pula dekat atas ni. Aku langgar nanti baru tahu. Macam tu lah lebih kurang apa yang kawan Alan yang sedang memandu ni cakap. Beberapa minit lepas tu, barulah kawan Alan ni memandu macam biasa. Alan dan juga 2 orang kawan lagi ni yang duduk dekat belakang ni senyap aja, tak cakap apa-apa. Takkanlah dia nak bagi tahu dekat member dia yang sedang bawa kereta ni. Nanti kalau dia menggelabah, lain pula jadinya. Bila dah habis jalan lurus tu dekat puncak bukit tu, diorang pun turunlah bukit. Jumpalah dengan jalan yang berliku-liku. Tiba-tiba daripada jauh boleh nampak ada satu bas ni. Bas tu bergerak dengan sangat perlahan. Bas tu berada di lorong yang sama. Maknanya bas tu pun nak turun bukit juga pada masa tu. Bila bas tu terkena pancaran lampu kereta kawan Alan ni, boleh nampaklah bas tu berwarna putih. Dan bas tu bergerak dengan sangat perlahan. Seolah-olah bas tu sangat berat, mempunyai penumpang yang ramai. Kawan Alan ni follow lah bas tu daripada belakang. Mula-mula kawan Alan ni nak potong bas tu, tapi susah. Susah dan juga bahaya. Sebab keadaan turun bukit, lagi satu dekat situ jalan memang berliku-liku, bengkang-bengkok. Jadi bahayalah kalau nak potong dekat situ. Kawan Alan ni merungut jugalah pada masa tu sebab terpaksa follow bas yang perlahan ni. Bila dah sampai dekat satu jalan yang macam okey sikit untuk memotong, kawan Alan ni terus potong bas tu. Masa kawan Alan potong bas tu, Alan sempat tengok bas tu rupanya kosong, tak ada penumpang. Dan pemandu bas tu memakai pakaian serba putih. Tapi Alan tak cakap apa-apalah. Bila diorang berempat dah hampir sampai dekat kaki bukit, sekali lagi diorang semua jumpa dengan kabus. Kabus yang sangat tebal. Sama juga macam tadi. Kabus tebal tu tak lama lah, 2-3 saat macam tu je. Lepas tu diorang boleh nampak semula jalan dekat depan. Bila dah sampai dekat kaki bukit tangga tu, kawan Alan ni parking kereta dekat tepi sekejap. Diorang nak lepak sekejap dekat luar kereta. Diorang berempat pun keluarlah daripada kereta dan merokok dekat situ. Diorang buat macam tu sebab kawan Alan ni dah pesan, kalau nak merokok, jangan merokok dalam kereta. Nanti ayah dia tahu dan dia kena marah. Jadi kalau nak merokok, memang kena merokok di luar kereta. Sedang diorang semua lepak dekat luar kereta tu, nampaklah daripada jauh bas yang berwarna putih tadi sedang nak turun ke kaki bukit. Tapi masa bas ni lalu dekat satu selekoh ni, bas tu tiba-tiba terapung dan melayang menuju ke arah gaung dekat selekoh bukit tu. Lepas tu bas tu terus hilang daripada pandangan. Kalau bas tu terbabas, lain. Bas tu akan menjunam, jatuh ke gaung. Ini lain. Dia terapung lepas tu hilang macam tu saja. Bila Alan dan juga kawan-kawan dia nampak kejadian tu, diorang terus masuk dalam kereta dan terus tinggalkan kawasan tu. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Zaman. Zaman adalah seorang yang sangat suka aktiviti lasak, seperti jungle trekking dan juga mendaki gunung. Perkara ni berlaku semasa Zaman menyertai satu ekspedisi perkemahan dan juga hiking di sebuah gunung di Negeri Sembilan. Nama gunung tu adalah Gunung Telapak Buruk. Gunung ni terletak di antara kampung Ulu Kelawang Jelebu dan Pantai Seremban, Negeri Sembilan. Dan gunung ni mempunyai ketinggian 1193 meter daripada aras laut. Dalam ekspedisi perkemahan dan juga hiking tu, ada 40 lebih orang peserta. Maknanya memang ramailah peserta pada masa tu. Tapak perkemahan pula terletak hampir dengan gunung tu. Sebelum aktiviti hiking tu dimulakan, guide ada bagi sedikit briefing kepada semua peserta. Guide tu bagi tahu dekat semua peserta, bila dah sampai dekat puncak nanti, akan ada terak yang tunggu. Dan diorang semua akan naik terak tu bergilir-gilir, dan terak tu akan hantar semula ke tapak perkemahan. Dan guide tu juga ada bagi tahu anggaran masa yang akan diambil untuk sampai ke puncak. Anggaran masa yang guide tu bagi tahu adalah sekitar 8 jam. Bila dah habis briefing semua, jam 8 pagi, diorang semua pun mulalah mendaki. Pada mulanya, pendakian berjalan dengan sangat lancar. Walaupun trek pendakian di gunung tu tak sempurna. Sebab dulu, perintis yang mula-mula mendaki gunung tu tak daki sampai habis. Maknanya trek yang diorang buat tu tak habis. Sekerat saja dia buat. Lebih kurang pukul 12 tengah hari,
Tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Bila hujan lebat macam tu, trek yang tadinya kering, sekarang ni dah jadi licin. Basah dan juga licin. Bermula daripada situlah, pendakian menjadi sukar. Untuk sampai ke puncak gunung tu, diorang semua perlu mendaki dan juga menuruni 12 biji bukit. Maknanya memang sangat-sangat sukar dan juga sangat-sangat mencabar. Sebab majoriti daripada peserta ekspedisi tu bukanlah pendaki yang berpengalaman. Lama kelamaan, grup yang 40 orang peserta tadi berpecah kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama yang paling depan adalah kumpulan yang ada sedikit pengalaman mendaki dan cergas. Cergas mempunyai stamina yang banyak. Kumpulan kedua pula, dia boleh mendaki, tapi staminanya tak berapa banyak. Jadi agak ketinggalan sikit ke belakang. Dan grup ketiga adalah kumpulan yang dah tercedera, terjatuh, terluka ke macam tu lah. Pada masa ni lah, Zaman mula memainkan peranan sebagai seorang pendaki yang berpengalaman. Zaman ditugaskan untuk berada di antara grup 1 dan juga grup 2. Tugas Zaman pada masa tu adalah untuk memastikan grup 1 dan juga grup 2 ni tak putus. Maknanya, Zaman ni kena kejar peserta yang paling akhir dalam grup nombor 1. Dan dia kena tunggu orang yang pertama daripada grup nombor 2. Disebabkan keadaan trek yang sangat licin, pendakian menjadi sangat-sangat perlahan. Ditambah dengan faktor bilangan peserta yang ramai. Dan disebabkan itulah, pada jam 9 malam, diorang baru saja habis separuh perjalanan. Maknanya memang sangat-sangat perlahan lah. Akhirnya pada masa tu, diorang semua pun berkumpul dan nak berbincang lah pada masa tu. Grup 1 dan juga grup 2 dah ada dekat situ. Tunggu grup yang nombor 3. Akhirnya grup nombor 3 pun sampai. Bila dah cukup semua peserta, barulah diorang mula berbincang. Masa tu ketua ekspedisi pun minta lah pendapat daripada semua peserta, sama ada nak teruskan mendaki ataupun nak patah balik turun ke bawah. Bila semua peserta dah berbincang, akhirnya diorang pun bagilah kata putus. Diorang majoriti bersetuju untuk sambung pendakian. Tapi pada masa tu, tak adalah diorang terus sambung mendaki. Diorang rehat dulu dekat situ. Masa tu, bekalan makanan hanya tinggal roti dan juga biskut saja. Nasi semua diorang dah habiskan pada jam 3 petang tadi. Maklumlah, anggaran asal cuma mengambil masa 8 jam saja ke puncak. Tapi disebabkan hujan, anggaran tu dah tak boleh pakai. Sebab itulah, bekalan nasi dah habis daripada tadi. Tapi disebabkan diorang semua ni bersemangat, diorang nak teruskan juga aktiviti mendaki tu sampai ke puncak. Tepat jam 10 malam, diorang semua pun bergerak, sambung mendaki. Tapi pada masa tu, ada sedikit perubahan. Grup yang nombor 3, yang cedera tadi, diletakkan di bahagian yang paling depan. Diorang buat terbalik. Grup nombor 3 paling depan, nombor 2 dekat tengah, nombor 1 dekat belakang. Dan pada masa tu, Zaman adalah antara anggota yang paling belakang. Sebenarnya, sebelum semua peserta tu sambung mendaki, Zaman ada diberikan sedikit makluman. Dekat depan tu nanti, ada satu wakaf. Wakaf pondok, tempat berhenti. Nanti akan ada pasukan yang hantar bantuan makanan, menaiki truk. Bermula daripada sinilah, Zaman mengalami beberapa perkara misteri. Macam yang saya cakap tadi, Zaman ni adalah antara orang yang berada di bahagian belakang. Jadi Zaman ni, dia nampak pemandangan daripada belakang lah. Ramai aja peserta dekat depan dia, bersama dengan lampu-lampu ni semua. Memang cantik lah. Tiba-tiba daripada jauh, Zaman nampak ada satu kedai makan dekat atas gunung tu. Kedai makan tu ala-ala kampung, yang jenis dinding dia boleh dibuka dan ditongkat ke atas. Dan kedai makan tu ada bekalan elektrik, ada lampu dekat situ. Di sekitar kedai makan tu pula adalah kawasan yang lapang. Jadi Zaman ni daripada jauh dia nampak lah peserta-peserta ni semua sekadar melintas saja dekat kedai makan tu. Zaman ni memang rasa pelik lah pada masa tu. Daripada mana pula tiba-tiba ada kedai makan dekat atas gunung ni? Tapi bila Zaman dah hampir nak sampai dekat kawasan yang ada kedai makan tadi tu, tiba-tiba kawasan tu berubah. Dah tak ada kedai makan yang ada bekalan elektrik tu tadi. Dan kawasan yang dia nampak lapang tadi, tiba-tiba bertukar menjadi kawasan batu-batu yang besar. Bila Zaman dah terkena macam tu, dia sekadar mendiamkan diri saja, tak bercerita kepada siapa-siapa. Zaman teruskan lagi perjalanan. Kali ni, Zaman terperasan satu lagi benda pelik. Tiba-tiba, Zaman nampak dalam rombongan peserta tu semua, ada ramai orang yang memakai poncho. Poncho ni lebih kurang macam baju hujan tu lah. Baju hujan yang jenis pakai buang tu. Zaman pasti,
Tadi, masa mula-mula nak bergerak tadi, cuma ada 3 orang peserta saja yang pakai poncho. Tapi sekarang ni tiba-tiba jadi ramai. Tapi bukan tu saja yang membuatkan perkara ni pelik. Semua peserta yang pakai poncho ni ramai-ramai ni, semuanya berbadan besar. Zaman tahu, apa yang dia nampak sekarang ni bukanlah manusia. Jadi Zaman pada masa tu dia cuba alihkan pandangan dia. Dia pandang ke arah lain. Dia bacalah doa-doa, surah-surah apa yang dia tahu dalam hati. Bila Zaman pandang balik dekat depan, dah tak kelihatan lagi kumpulan orang-orang yang berbadan besar yang pakai poncho tadi. Semuanya hilang macam tu saja. Zaman berasa lega dan diteruskan pendakian. Akhirnya pada jam 2 pagi, Zaman dan juga rombongan ni semua sampailah dekat pondok wakaf yang ada bantuan makanan tadi. Masa diorang sampai tu, truk bawa makanan tu memang dah ada dekat situ. Diorang semua pun berehatlah dekat situ. Berehat sambil makan. Dan sambil-sambil makan tu diorang berbincang. Sama ada nak teruskan pendakian ataupun nak turun ikut jalan truk tu datang tadi. Truk bantuan makanan tu. Dan bila semua peserta dah bincang, diorang bersetuju untuk teruskan pendakian. Sebab mula-mula diorang nak mendaki tadi, siang tadi, guide dah bagi tahu, sekiranya diorang ni semua berjaya sampai ke puncak, bermakna diorang adalah kumpulan yang pertama yang berjaya sampai ke puncak menggunakan trek tu. Sebab itulah semua peserta ni rasa semangat nak menuju ke puncak, nak sampai juga ke puncak pada malam tu. Tapi pendakian seterusnya ni bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab yang menanti diorang dekat depan nanti adalah gaung-gaung yang sangat curam dan juga kawasan pematang. Pematang ni adalah kawasan puncak gunung yang bertemu. 2-3 gunung, puncak dia bertemu membentuk satu laluan yang sangat sempit. Itulah pematang. Lepas dah siap rehat, dah siap makan semua, diorang semua pun teruskan pendakian. Posisi masih lagi sama macam tadi. Zaman adalah antara orang-orang yang berada di bahagian paling belakang. Masa dah nak sampai dekat kawasan pematang tu, jarak Zaman dan juga orang di belakang Zaman agak jauh. Lebih kurang 30 meter. Pada masa itulah Zaman terdengar sesuatu. Di sebelah kanan Zaman ni sebenarnya adalah gaung. Gaung yang sangat curam ke bawah. Tiba-tiba Zaman terdengar daripada arah belah kanan telinga dia ni, dekat kawasan gaung tu, ada suara perempuan mengilai. Bila Zaman dah dengar bunyi mengilai tu, Zaman rasa takut. Jadi Zaman ni ditunggu orang yang di belakang dia, yang jarak 30 meter tadi. Ditunggu orang tu sampai. Bila orang tu dah dekat, barulah disambung mendaki. Lepas tu barulah tak kedengaran lagi suara mengilai tu. Daripada pondok wakaf tadi, mengambil masa sekitar 3 jam untuk sampai ke puncak. Akhirnya pada jam 5.30 pagi, diorang semua pun selamatlah sampai di puncak Gunung Telapak Buruk. Bila dah sampai dekat puncak tu, dah tak ada lagi perkara-perkara misteri berlaku kepada Zaman. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang satu lagu misteri. Lagu yang boleh menyebabkan pendengar dia membunuh diri. Lagu ni dihasilkan pada tahun 1933 oleh seorang komposer dan juga pemain piano daripada negara Hungary. Nama pencipta lagu ni adalah Rezo Sires dan tajuk lagu tu adalah Gloomy Sunday. Dalam lagu ni, maknanya lirik dia lah. Sires ni menggambarkan dia selalu bergaduh dengan kekasih dia. Selepas lagu ni dipasarkan, mula berlaku beberapa kejadian bunuh diri yang dikaitkan dengan lagu Gloomy Sunday ni. Sehingga lagu tu diberi gelaran lagu bunuh diri Hungary. Antara orang yang terawal membunuh diri selepas dengar lagu ni adalah kekasih Sires tu sendiri. Kekasih Sires ni membunuh diri dengan cara terjun daripada jambatan. Berdasarkan siasatan pihak polis, ada satu nota ditinggalkan dekat jambatan tu, tempat kekasih Sires bunuh diri. Pada kertas tu tertulis perkataan Gloomy Sunday, iaitu tajuk lagu tu. Tapi kejadian ni tak berlaku di Hungary saja. Di negara lain pun ada juga berlaku. Antaranya di Berlin, Jerman. Ada seorang lelaki ni, dia pergi dekat kelab ke apa tak tahulah. Tapi yang pastinya, dia ada minta sekumpulan ahli muzik ni mainkan lagu Gloomy Sunday tu. Selepas lelaki tu dengar lagu tu, dia pun balik ke rumah dia. Dia ambil sepucuk pistol dan ditembak kepala dia sendiri. Katanya jiran kepada lelaki ni, lelaki yang bunuh diri ni, lelaki ni selalu mengadu dekat dia. Katanya, dia selalu rasa tertekan bila mendengar lagu Gloomy Sunday ni. Tak lama lepas tu, di New York, USA, ada satu kejadian bunuh diri
dikaitkan dengan lagu Gloomy Sunday ni. Ada seorang pembantu kedai yang ditemui dalam keadaan tak bernyawa tergantung di rumah dia. Dan di atas meja, berhampiran dengan tempat dia menggantung diri tu, ada sehelai kertas. Di atas kertas tu tertulis seni kata, lirik lagu Gloomy Sunday. Tak lama selepas kejadian pembantu kedai tu gantung diri, berlaku lagi dua kejadian bunuh diri di kota New York. Yang seorang ni adalah warga emas. Umur dia 82 tahun pada masa tu. Dia terjun daripada apartmen dia, tak tahulah tingkat berapa. Terjun dan mati. Bila orang pergi dekat apartmen warga emas ni, yang bunuh diri ni, orang jumpa satu nota. Dalam nota tu tertulis, orang tua ni tulis, tolong mainkan lagu Gloomy Sunday semasa majlis pengebumian saya nanti. Sebenarnya ada banyak lagi kejadian bunuh diri yang dikaitkan dengan lagu Gloomy Sunday ni. Disebabkan lagu Gloomy Sunday ni mempunyai reputasi yang buruk, ada seorang pengarah ni daripada stesen BBC. Dia dah mengharamkan lagu Gloomy Sunday ni untuk dimainkan di stesen-stesen radio utama. Pada Januari 1968, pencipta lagu Gloomy Sunday ni, Rezo Sires, cuba untuk membunuh diri. Sires ni, dia buka tingkap bilik dia dan dia terjun. Tak tahulah rumah dia ni berapa tingkat ke, bilik dia terletak di tingkat berapa tak tahu. Tapi cubaan bunuh diri Sires ni gagal. Dia tak mati. Dia cuma cedera saja. Dan dia segera dikejarkan ke hospital. Tapi Sires ni, bila dia dah berada di hospital menerima rawatan, masa dia berseorangan, tak ada orang dekat dia, dia sekali lagi cuba bunuh diri. Dia ambil satu kabel elektrik ni dan dia jerut leher dia sendiri. Tak pastilah dengan cara menggantung ke ataupun macam mana ke. Akhirnya dia pun mati. Orang ramai tak pasti kenapa Sires ni bunuh diri. Ada yang kata sebab ibu dia mati. Masa tu dekat Hungary, memang zaman pemerintahan Nazi yang sangat kejam. Dan pada masa yang sama, ibu dia terbunuh. Tapi ada juga yang kata Sires ni bunuh diri sebab dia tahu dia tak akan boleh hasilkan lagu yang sama hebat macam Gloomy Sunday. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.